Assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Pada hari ini kita akan teruskan dengan tajuk Perlembagaan Malaysia. Okey, sambungan dari Perlembagaan Malaysia yang kita lihat semalam di bawah subtopik pindaan perlembagaan. Kita lihat semalam ada 4 cara pindaan perlembagaan ya. Kita lihat yang pertama iaitu apabila mendapat 2/3 undi, okey, mendapat 2/3 undi dalam parlimen, undi mudah ya, kemudian lebih daripada 2/3 dan juga 2/3 dengan kelulusan daripada Yang di-Pertua Sabah Sarawak, dan yang keempat 2/3 dengan kelulusan daripada Raja-Raja Melayu ya. Jadi yang itu kena ada dalam minda masing-masing ya, sebab kalau keluar dalam soalan objektif 4 cara sahaja pindaan perlembagaan boleh dilakukan ya. Okey, hari ini kita sambung dengan sedikit tentang kandungan perlembagaan persekutuan. Ini kandungan secara umum, boleh lihat dalam slide ni. Okey, yang pertama, yang ni pun Madam dah sebut banyak kali, bahawa perlembagaan adalah satu dokumen rasmi ya, yang mengandungi segala peraturan, okey, yang menjadi panduan untuk mentadbir negara. Okey, mentadbir negara bagi pemimpin negara lah ya, dan melaksanakan kuasa. Kalau kita tengok sini melaksanakan kuasa, maknanya kuasa itu tertakluk kepada Dewan Eksekutif ataupun Majlis Eksekutif yang di dalamnya ada kabinet dan juga menteri-menteri. Sama ada menteri berportfolio ataupun menteri tidak berportfolio. Ya. Termasuk bawahnya kementerian dan juga jabatan sebagai agensi pelaksana. Okey, perlembagaan mengandungi 15 bahagian dan 183 perkara. Ini kena ingat. 183 perkara, 15 bahagian. Okey. Dan dalam perlembagaan juga memperuntukkan tentang kuasa kepada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga tempatan. Ini pun kena ingat. Ya, dalam perlembagaan persekutuan akan memperuntukkan cara-cara, okey, bagaimana sesebuah negara itu ditakbirkan, okey, dan juga memperuntukkan kuasa. Kuasa di sini, kuasa eksekutif ya, kepada kerajaan persekutuan sebagai sebuah kerajaan Malaysia. Okey, kemudian kepada kerajaan negeri, contohnya kita ada 13 buah negeri ya, kita ada 13 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia, termasuklah 9 buah negeri di Tanah Melayu yang ada Raja-Raja Melayu ya, dan juga kuasa yang diperuntukkan kepada kerajaan tempatan. Dalam negeri kita ada kerajaan tempatan ya, dan perlembagaan ini merupakan perlembagaan bertulis. Okey, Madam dah jelaskan sebelum ini bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan bertulis, dokumen yang bertulis, diwartakan ya, dan kena diikut sama ada oleh pemerintah ataupun rakyat. Okey. Alright, seterusnya. Ada soalan sampai situ? Slide yang itu? Ada? Tak ada, Madam. Okey. Yang ini kita lihat semalam bahagian peruntukan perlembagaan tentang agama bagi persekutuan, iaitu perkara 53. Okey, bahasa kebangsaan adalah perkara 152. Yang ini kena ingatlah ya, ini yang mudah-mudah ni kena ingatlah, tak semestinya awak tak ambil course lawyer awak tak ingat. Yang ini pun mana-mana rakyat Malaysia kena ingat ni. Ya, kalau orang mempertikaikan tentang agama Islam sebagai agama rasmi, tak, ianya adalah satu isu ataupun perkara yang tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana orang, kerana dah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia bahawa agama Islam adalah agama rasmi. Namun begitu agama lain boleh diamalkan ya, dengan tanpa gangguan, dengan bebas ya. Dan perkara 152 menetapkan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia. Ini kena ingat, perkara 152, perkara 153. Tu kalau selalu keluar dalam soalan objektif ya. Okey, seterusnya. Okey, yang ini yang kita nak tengok hari ini. Okey, kita nak tengok yang hari ini, kita nak tumpukan kepada
pembahagian kuasa ya. Dia jadi lawyer saya. Okay, sebab ni banyak teknikal yang terms yang kita kena faham dekat sini. Okay, terms dia kat sini adalah separation of powers, bukan Power Rangers separation of powers. Ini istilah perundangan ya. Apa maksud separation of powers ya? Ataupun bahasa Melayu sebut mudah sikit lah, pengasingan kuasa. Saya boleh sebutkan balik, apakah bentuk pemerintahan kerajaan Malaysia? Apakah bentuk pemerintahan kerajaan Malaysia? Siapa tak tahu ni nak kena ni kan? Cubit 360 darjah. Dah sebut banyak kali kan? Okay, come on. Apa dia bentuk pemerintahan kerajaan Malaysia? Demokrasi berparlimen. Okay. Nur Irwa. Okay, Irwa. Sebutkan sekali lagi Irwa. Tadi dia bergema. Apa dia? Kerajaan Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Irwa? Demokrasi berparlimen. Okey, ada sambungan dia tu. Apa sambungan dia? Nazatul Aina? Raja berperlembagaan. Ya, betul. Kita kena sebut tu, raja berperlembagaan. Kenapa? Sebab sistem demokrasi dalam negara berbeza. Kita ada 220 buah negara di dunia dan 160 negara mengamalkan sistem demokrasi. Dan demokrasi negara kita adalah demokrasi berparlimen, beraja, berperlembagaan. Dan kalau kita tengok Amerika Syarikat juga adalah sistem demokrasi berparlimen. Tapi demokrasi berpresiden. Ya, dia bukan berparlimen, berpresiden. Maksudnya kerajaan mereka mengamalkan sistem demokrasi dan presiden sebagai Perdana Menteri. Ya, presiden. Ya, presiden. Siapa sekarang Amerika Syarikat? Siapa tahu? Siapa Presiden Amerika Syarikat sekarang? Presiden Biden. Saudara awak kan? Joe Biden. Pak Biden. Kan? Okey. Jadi kita berbalik semula kepada sistem kerajaan Malaysia. Dalam Perlembagaan Malaysia telah menetapkan separation of powers atau pengasingan kuasa. Kita dalam badan perundangan kita ada badan pentadbiran iaitu eksekutif. Yang ini yang melaksanakan kerja. Ya. Kita ada badan perundangan legislatif, ini yang menggubal undang-undang. Okey, badan kehakiman judisiari iaitu ini bahagian yang menjatuhi undang-undang. Itu mahkamah-mahkamah. Okey, kita balik semula pada badan pentadbiran. Badan-badan pentadbiran ni kita ada kabinet. Okey, kita ada menteri-menteri kabinet. Kita ada kementerian-kementerian. Kita ada jabatan-jabatan. Yang ini yang buat kerja. Okey. Ini adalah majlis ataupun badan yang buat kerja, yang melaksanakan kerja. Ya. Contohnya kita tengok MKN. MKN sekarang kan popular kan? Kan? Betul tak? Setiap hari ada update dari MKN tentang COVID kan? Jadi itu adalah badan lah. Badan bawah agensi kerajaan. Bawah Menteri Kesihatan. Okay, ada related dengan Menteri Pertahanan. Itu yang awak tengok setiap hari ada Datuk Ismail Sabri kan, memberi pengumuman tentang status COVID. Datuk Sri Nur Hisham beri pengumuman status COVID negara. Dia buat kerja lah tu. Kalau dia tak buat pengumuman, dia tak buat kerja. Jangan marah dia pula kan. Dia buat kerja lah tu, maknanya dia buat kerja ni di bawah badan pentadbiran, itu eksekutif. Okey, di bawah itu ada badan perundangan. Badan perundangan ni terdiri daripada apa? Dewan Rakyat, Dewan Negara, ya, yang menggubal undang-undang. Dan part daripada badan perundangan ini adalah yang di Pertuan Agong. Kenapa ada yang di Pertuan Agong dekat sini? Sebab yang di Pertuan Agong adalah ketua negara yang akan mewartakan, meluluskan setiap undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat. Ya, last kali yang Tuan Agong kena wartakan, kena sign, kena chop rasmi. Ya. Dan yang ketiga, Badan Kehakiman. Setelah undang-undang dibuat,
dalam Dewan Perundangan, di peringkat persekutuan, ya, di Parlimen, Dewan Perundangan, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Dan siapa pula yang bertanggungjawab untuk mengikut undang-undang tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada bersalah? Kita ambil contoh, katalah seseorang didapati bersalah, telah dibicarakan didapati bersalah di bawah Kanun Keseksaan 302 yang membawa hukuman gantung sampai mati. Okey, jadi siapakah yang akan menggantung? Adakah Perdana Menteri? Adakah Menteri Pertahanan? Adakah Menteri Dalam Negeri? Tak. Yang akan menjatuhkan hukuman gantung itu terletak di bawah kuasa mahkamah. Ya. Mahkamah dia ada banyak jenis mahkamah. Daripada Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Magistrate, Mahkamah Seksyen. Okey? Mahkamah Syariah, Mahkamah Juwana, ya, Mahkamah Perindustrian. Jadi semua jenis mahkamah-mahkamah ini ada ranking dia. Ada dia punya bidang kuasa dia. Ya, kalau kita tengok Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Magistrate, Mahkamah Tinggi lebih tinggi kuasa dia. Ya, Mahkamah Seksyen dengan Mahkamah Tinggi lagi besar kuasa dia. Besar kuasa satu mahkamah itu bergantung kepada besar kes yang diadili. Contoh kalau kita tengok, hukuman bunuh tidak boleh dilaksanakan di bawah Mahkamah Seksyen. Ianya boleh dilaksanakan di Mahkamah Tinggi. Hukuman bagi bersalah yang mengambil rasuah contohnya, melebihi daripada nilai RM10,000 suapan di bawah Akta SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya, dan jumlah ini hanya yang boleh menjatuhi hukuman adalah Mahkamah Tinggi sahaja. Sebab jumlahnya besar, 10 kali ganda suapan. Kalau RM10,000 dia ambil rasuah, 10 kali ganda dah jadi berapa? Berapa? Cepat. 100,000. Jadi bila jumlah dia besar, kuasa yang boleh membicarakan kes ini adalah Mahkamah Tinggi, bukan Mahkamah Seksyen. Tapi kalau Mahkamah Seksyen setakat RM5,000, RM4,000, kecurian biasa kan, pecah rumah sebagainya, bolehlah diadili di Mahkamah Seksyen. Setiap mahkamah tersebut ada hakim yang akan dilantik sebagai ketua mahkamah, ya, hakim tersebut. Contoh di Teluk Datuk kita ada Mahkamah Magistrate, kita pun ada ketua hakim, ya. Okey, hakim mahkamah, ya. Dan ketua hakim berbeza, ketua hakim dan hakim kepada hakim mahkamah, ya. Laju ke saya cakap? Boleh lah kan? Tak laju sangat kan? Boleh laju lagi tak? Boleh laju lagi? Jangan laju sangat. Jangan laju sangat. Jangan laju sangat. Kena catch up lah. Okey, bila saya bercakap tentang separation of powers, ya, di sini separation bukan powers ranger, ya. Separation of powers, pengasihan kuasa, kita akan lihat dari dua aspek, iaitu pertama persekutuan, iaitu kerajaan Malaysia, ya. Saya tulis ni persekutuan. Bila kita kata persekutuan Malaysia, maknanya kerajaan Malaysia. Persekutuan. Persekutuan maknanya gabungan negeri-negeri yang ada. Ya, 13 buah negeri membentuk Persekutuan Malaysia. Itu maksudnya persekutuan. Kata dasar dia sekutu kat sini. Gabung. Okey. Dan lagi satu iaitu Dewan Undangan Negeri ataupun kita panggil DUN. Ya, DUN. Dewan Undangan Negeri ada di setiap buah negeri. Okey. Dan Dewan Undangan Negeri fungsi dia sama dengan Badan Perundangan iaitu menggubal undang-undang. Tapi undang-undang yang digubalnya ada dua syarat. Pertama, undang-undang itu terpakai bagi negeri dia sahaja. Okey, dan undang-undang itu tidak boleh mengatasi Perlembagaan Malaysia. Dan jika undang-undang itu yang digubal itu mengatasi Perlembagaan Malaysia, undang-undang tersebut akan terbatal dengan sendirinya. Okey, sampai dari situ faham? Faham? Faham. Ada nak tanya? Madam, Ya. kenapa pengarah kesihatan yang buat sidang media sedangkan kita ada Menteri Kesihatan? Okey, jawapan ini saya tak boleh bagi jawapan yang tepat. Kenapa? Kalau kita tengok kenapa Menteri Kesihatan, kalau lihat dari segi portfolionya, Menteri ketua
Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noh Hisham adalah Ketua Pengarah Kesihatan di peringkat Malaysia. Dia buat kerja. Dan Menteri Kesihatan sebenarnya dia mengubah dasar. Dia di peringkat penggubalan dasar. Dia di peringkat menentukan dasar. Okey, yang menjalankan adalah peringkat orang bawahan dia, termasuklah ketua pengarah ya, dan pejabat-pejabat kesihatan di dalam negeri dan dalam daerah. Itu jawapan dia. Tetapi kadang-kala bila kita ini lebih kepada political view kan. Memang ada saya dengar rakyat atau netizen dekat luar kata, apa Menteri Kesihatan buat kan? Datuk Dr. Adham Baba buat apa? Dia duk senyap je kan? Buat apa? Kenapa selalu yang keluar dalam TV buat media ataupun apa kita panggil? Buat apa? Bercakap dengan wartawan tu? Sidang media. Ya, buat sidang media tu hanya 2 orang tu saja kan. Jadi kita kena faham, kita tak tahu apa yang berlaku di peringkat atas, tapi secara teori, secara dasarnya mereka ada tugas masing-masing. Di peringkat atasan, menteri-menteri biasanya mereka akan bertanggungjawab kepada dasar. Ya, dasar SOP macam mana mereka bawa berbincang di peringkat atas, dan dasar contohnya SOP yang kita pakai sekarang bukannya bergantung kepada Datuk Dr. Noh Hisham dan Menteri Pertahanan sahaja, tapi mereka dah bawa berbincang di peringkat parlimen. Dah bawa bincang peringkat parlimen dengan pengetahuan Perdana Menteri, barulah disalurkan dijalankan kerjanya ya oleh siapa? Ketua Pengarah Kesihatan. Ya, okey. Menteri Pertahanan akan buat pengumuman sebagai seorang menteri ya. Sebab apa? Menteri Kesihatan buat undang-undang berkaitan, buat dasar yang berkaitan dengan kesihatan secara umum ya, seluruh Malaysia. Tapi pelaksanaannya bagi pandemik COVID-19, kalau kita tengok SOP semua adalah di bawah bidang kuasa MKN ya, MKN. Sebab apa? Apabila Datuk Ismail Sabri membuat pengumuman pun dia akan merefer kepada MKN, Majlis Keselamatan Dalam Negeri. Itu jawapannya. Ya, memang soalan tu bagus. Sebenarnya dia more to political view. Ya. Ada orang mempertikaikan apa yang Menteri Kesihatan buat kan. Okey. Alright, seterusnya kita tengok yang ni. Seterusnya. Ini just nak tunjuk dekat awak lah. Ini dia eksekutif ya, kabinet, PM, deputy PM ni timbalan PM lah, ministers ya, menteri-menteri ya. Timbalan PM baru je kita lantik kan. Siapa timbalan PM? Siapa timbalan PM? Baru dilantik. Yang berhormat Dr. Ismail Sabri lah merangkap Menteri Pertahanan. Jangan tak tahu pula. Tu timbalan PM Malaysia yang baru dilantik oleh Perdana Menteri kan sebagai Deputy PM. Okey, legislatif ni. Legislatif, parlimen dan negara dan rakyat ya. Ini adalah apa? Yang mengubah undang-undang ya. Yang ni tadi court, judges. Ini judiciary, mahkamah ya. Yang ni. Okey. Itu sebagai gambaran secara ringkas lah dalam bentuk bergambar kan. Okey. Alright. Seterusnya kita sambung sikit dengan ada lagi yang saya nak tunjuk. Okey, yang ni, tertinggal yang ni. Okey, ini adalah antara separation of powers. Tadi yang kita bincang separation of powers tadi kan. Okey, apa antaranya termaktub dalam separation of powers? Okey, ini adalah jadual Perlembagaan Persekutuan, senarai peruntukan, senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Senarai persekutuan maksudnya bidang tugas yang kerajaan persekutuan buat, yang dia boleh lakukan. Yang ini senarai negeri yang kerajaan negeri boleh lakukan. Okey, tapi dia tak boleh mengatasi persekutuan. Yang senarai bersama pula ialah
kerja-kerja yang mereka boleh lakukan bersama. Ya, tidak mengatasi undang-undang. Okey, kita ambil satu. Ini ada dalam buku ni, buku LP ya. Sebab ramai tak ada buku lagi, so saya masukkan dalam slide ni. Okey, kita ambil contoh kerajaan persekutuan yang keempat ni. Saya tak baca semua lah ya. Saya tengok ni, kewarganegaraan kan. Isu kewarganegaraan. Okey, kenapa isu kewarganegaraan ni diletakkan di bawah senarai kuasa persekutuan, bukan senarai kuasa negeri? Siapa boleh jawab? Kenapa diletakkan di bawah senarai kuasa kerajaan persekutuan yang ni? Siapa boleh jawab? Cepat, salah pun tak apa. Cuba. Kenapa? Siapa boleh jawab? Daniel Azri boleh jawab? Cuba. Sebab Jabatan Pendaftaran Negara di bawah kuasa persekutuan. Okey. Kenapa tak boleh letak di bawah kerajaan negeri? Contohlah, ada kenalan awak kan, orang asing lah, orang daripada, katalah kita ambil dia daripada Aceh kan, Sumatera. Dia dah duduk lama dekat sini, dah berkeluarga dekat sini, dia duduk more than 10 years dekat sini. Dia seorang yang baik, boleh berbahasa Melayu dengan baik, beragama Islam ya. Jadi awak kenal dia, keluarga dia pun awak kenal. Dan dia nak mohon taraf kerakyatan negara Malaysia. So apa yang dia perlu buat? Dia kena buat, kita dah belajar ni, cara mendapat kewarganegaraan macam mana? Dia buat apa? Dia buat apa? Apa yang awak akan sarankan pada dia? Izzat. Kalau awak ikut pelajaran yang saya ajar, mesti awak boleh jawab. Sebab saya dah ajar bagaimana ada 4 cara pemerolehan kewarganegaraan. Melalui pendaftaran. Ya, betul. Melalui pendaftaran ya. Kena ada syarat-syarat dia lah kan. Melalui pendaftaran. Dan urusan ni melibatkan kepentingan negara seluruhnya. Okey? Dan kerajaan negeri tak boleh melaksanakan ataupun menjalankan tugas ini. Ianya satu tugas yang melibatkan seluruh negara. Ya, bukan negeri sahaja. That's why dekat sini bahagian kewarganegaraan diberi kuasa kepada kerajaan persekutuan sahaja untuk menjalankan kerja. Okey, sekarang kita ambil contoh kerajaan negeri. Okey, kita ambil kerajaan negeri. Okey, kerja-kerja negeri dan kerja-kerja air. Kita ambil contoh yang ni. Kenapa bahagian perbekalan air ni di bawah kerajaan negeri? Apa dia? Apa dia? Cepat. Kenapa? Saya boleh jawab. Sebab untuk diorang di bawah kerajaan negeri, sebagai bila kerajaan negeri dia dapat lebih memfokuskan kawasan wilayah-wilayah yang lebih terpencil untuk dalam bidang kerja-kerja air ni. Okey, boleh terima. Lagi? Apa lagi? Hanya kerajaan negeri yang tahu sumber air ya, di dalam negeri dia. Kat mana sungai yang boleh jadikan sumber air ya. Bagaimana penyelenggaraan air. Kalau kita tengok dekat Selangor ni, di bawah mana? Syabas kan? Syabas adalah sebuah syarikat swasta ya. Sebuah syarikat swasta tapi dikawal sedia juga oleh kerajaan, di mana tugasnya untuk membekalkan air bersih kepada pengguna isi rumah ya. Jadi yang boleh kawal perkara ini adalah kerajaan negeri. Contohnya bila kita selalu mendapat gangguan bekalan air baru-baru ini, ramailah daripada negeri lain ya yang melalak, mengkritik kan. Kerajaan Selangor tidak mampu mengatasi
masalah perbekalan air ke seluruh rakyat Malaysia, seluruh rakyat negeri Selangor kan. Ni maksudnya ni di bawah bidang kuasa negeri. Okey, sekarang kita tengok pula yang senarai bersama. Contoh kita ambil yang ni. Ya, nanti yang lain awak bacalah sendiri kan. Sebab senarai ni mudah ya, nanti saya beri ni untuk awak tanya. Okey, tentang beasiswa, senarai bersama. Kenapa beasiswa ni dimasukkan dalam senarai bersama? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa ia dimasukkan dalam senarai bersama? Tahu tak beasiswa apa? Beasiswa MARA lah, beasiswa JPN lah, yayasan lah, kan? Ada banyak beasiswa sebenarnya. Tapi beasiswa yang paling orang nak tu beasiswa kerajaan lah. Yang JPN, masa saya belajar dulu peringkat first university, saya dapat derma siswa masa tu. Bila derma siswa, saya tak payah bayar. 1 sen pun saya tak bayar. Ya. Dengan syarat kita lulus dengan baik lah kan. Bila saya lulus dengan baik, dapat ijazah yang baik, ijazah dengan kepujian. Kemudian yang perbelanjaan yuran yang dia bagi pada saya setiap semester tu, saya tak perlu bayar kembali. Ya, tak perlu cuma syarat dia kena bekerja dalam kerajaan lah selama 7 tahun. Jadi kalau nak berhenti kerja swasta, kena habiskan dulu kontrak 7 tahun dengan kerajaan. Ya, masa tu. Sekarang ni kalau kita tengok beasiswa dah jarang-jarang ada dah, kecuali JPN je. Ini bagi program luar negeri ni. Siapa nak minta ke luar negeri kan, dapatlah beasiswa JPN. Tapi nak dapat ni bukan mudah, sebab ada beasiswa dan soalan-soalan dikemukakan pun sangat ketat. Soalan saya tadi, kenapa beasiswa termasuk dalam senarai bersama? Sebab ianya melibatkan apa? Kepentingan bersama, terutama pendidikan. Terutama pendidikan. Pendidikan adalah senarai bersama. Kerajaan negeri dia tak boleh mengendalikan pendidikan sebab pendidikan ni adalah tunggak. Tunggak kepada modal insan masa hadapan. Sebab itu pendidikan, sekolah-sekolah, kolej-kolej, universiti-universiti, universiti swasta sebagainya berada di bawah kawalan kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri dia tak boleh kawal. Kerajaan negeri hanya kawal sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah agama yang diletakkan di bawah JAKIM. Contohnya kita tengok ada tadika pasti kan. Kita tengok ada sekolah agama rakyat, itu bawah kerajaan negeri. Tapi kalau melibatkan sekolah-sekolah kerajaan, tak kiralah sekolah rendah jenis kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan ke sekolah menengah, kolej-kolej tingkatan 6, kolej komuniti, kolej Giat Mara dan sebagainya, universiti awam, universiti swasta, semuanya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Okey, next ada sikit lagi sambungannya. Okey, yang ni. Yang ni tambahan bagi Sabah dan Sarawak lah. Tambahan, maksudnya Sabah Sarawak pun termasuk dalam Persekutuan Malaysia. Jadi adalah beberapa peruntukan yang ditetapkan dalam separation of powers ni. Kita tengok antaranya apa. Kita tengok contoh pilihan raya. Kita ambil yang ni. Kita tengok yang ni kan. Pilihan raya bagi Dewan Negeri. Hari tu ingat tak yang kita tahun lepas, kenapa berlaku merebaknya virus COVID-19 pada seluruh Malaysia sekarang ni? Salah satu daripada penyebabnya ni lah pilihan raya Don Sabah. Buat pilihan raya kat Sabah. Inilah dia penyebab salah satu darinya. Sebab Sabah dia ikut syarat perlembagaan, jika ada kematian, kekosongan jawatan dalam masa 3 bulan, pilihan raya kena diadakan. Jadi Sabah masa tu buat pilihan raya, apabila dia ada pilihan raya, faham-fahamlah. Ada penamaan calon, ada kempen dan sebagainya. Lepas tu rakyat keluar untuk mengundi sebagainya. Dan tak ada penjarakan sosial.
Jadi bila tak ada penjarakan sosial, pergi Sabah, balik ke Semenanjung, bawa virus tu kat sini dan sebarkan di kalangan keluarga, sahabat-sahabat. Akhirnya berlaku lonjakan kes COVID. Daripada situlah merebak ya. Jadi kalau kita lihat semula pada topik kita ni, separation of powers, pilihan raya ni, peringkat DUN ni adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing ya. Namun begitu mereka buat pilihan raya ni atas persetujuan daripada Kerajaan Persekutuan lah. Tapi Kerajaan Persekutuan tak boleh nak tangguhkan kecuali apabila kerajaan mengisytiharkan darurat baru-baru ni kan. Darurat yang dah ditamatkan bulan Ogos ini. Jadi pilihan raya yang sepatutnya telah pun diadakan di Sabah ke Sarawak macam tu, saya lupa. Sebab ada kematian juga dekat sana, tertangguh. Kenapa boleh tertangguh? Sebab dengan perisytiharan darurat. Itu salah satu cara Kerajaan Persekutuan untuk mengelakkan merebaknya lagi COVID-19 di Sabah dan Sarawak. Jadi perisytiharan darurat dilaksanakan. Ya. Okey. Baik, ada soalan tak sampai situ? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, madam. Kelaju sangat. Okey. Okey. Tengok sikit lagi sambungan dia, kepentingan perlembagaan. Kepentingan perlembagaan. Okey, yang ni selalunya berkeluar dalam soalan apa? Esei. Boleh keluar dalam soalan esei ya. Apa dia kepentingan perlembagaan dalam memupuk perpaduan contohnya? Uraikan ya. Dianya merupakan asas pembentukan sebuah negara. Kalau tak ada perlembagaan, kita tahu bagaimanakah kerajaan nak ditadbirkan. Adakah mengikut sistem komunisme, mengikut sistem republik, mengikut sistem sosialis, monarki ya, sebab kita banyak sistem kerajaan yang ada dalam dunia ni kan. Kita kena tahu ada panduan dia melalui perlembagaan. Panduan melaksanakan kuasa dan mentadbir negara. Okey, melaksanakan kuasa ni kita tengoklah badan yang kita dah bincang tadi ya. Badan kehakiman, badan perundangan, badan eksekutif ya. Dan kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik. Kalau tak ada perlembagaan, boleh tak stabil politik? Sure tak boleh, sebab tu masa Nabi Muhammad berhijrah dan membentuk kerajaan Madinah, dia Nabi Muhammad SAW juga telah membentuk perlembagaan bertulis yang diberi nama apa? Siapa tahu? Apakah bentuk perlembagaan yang ditulis oleh Nabi Muhammad dalam kerajaan Madinah? Itu kerajaan pertama yang diiktiraf oleh orang bukan Islam pada masa itu. Apa nama dia? Tak belajar sejarah Islam ke? Perlembagaan tu nama Sahifah Madinah. Ni perlembagaan Madinah nama dia. Sahifah Madinah. Bukan Syarifah ya. Sahifah Madinah. Madinah ya. Madinah. Nabi yang buat perlembagaan ni. Ya. Perlembagaan pertama dalam kerajaan Islam yang pertama. Madinah. Yasrib nama asal dia. Lepas dia buat perlembagaan tu, jadi kerajaan pertama ditukar pada Nabi Muhammad telah menukar kepada Madinah, bandar yang bercahaya. Ya. Okey, menjamin good governance. Pentadbiran yang cekap, jujur, ikhlas dan telus. Semuanya telah ditermaktub dalam perlembagaan Malaysia. Dan juga menjamin hak rakyat. Contoh semalam saya bagi contoh tentang perhimpunan awam kan. Hak asasi untuk bercakap. Semua orang boleh bercakap ya. Semua orang boleh bercakap, tapi termaktub kepada apa yang digariskan oleh kerajaan dalam perlembagaan. Contoh kalau kita nak bercakap dalam perhimpunan haram, kita boleh ditangkap di bawah Akta 1967 dan 2012 ya. Sikit masa dulu ada Akta Hasutan. Okey. Akta hasutan itu lagilah teruk ya. Siapa yang disyaki sebagai subversif yang akan menyebarkan propaganda, dia akan terus ditangkap
tanpa warrant tangkap terus, ya. Oleh kerajaan tangkap terus, akan disoal siasat sebagai mereka yang menyebarkan propaganda politik. Ini di bawah Akta Hasutan sikit masa dulu. Dan akta ini telah digantikan dengan Akta Polis iaitu 1967 dan 2012 yang kita dah bincangkan semalam. Di mana rakyat bebas bercakap tapi bercakap ada landasannya. Ya, jika bercakap menimbulkan fitnah dan juga menimbulkan propaganda, kerajaan boleh mengambil tindakan. Ya, kalau dulu kita berhimpun, tapi sekarang orang boleh menulis, gunakan tangan aja. Ya, sebarkan viral perkara yang tidak benar. Itu pun boleh ditangkap sekarang, ya, di bawah Akta Polis dan juga Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, iaitu SKMM. Kalau awak orang kaya, cukup duit, awak boleh gunakan penulisan mereka ni yang menabur fitnah dalam FB ke, mana Instagram ke apa kan, dalam Twitter ke kan, gunakan akta ini, SKMM, okey, dengan Akta Polis, ya, 1967, okey. Lepas tu, awak ambil peguam, awak boleh saman dekat mahkamah. Tuntutan ganti rugi RM1 juta. Kalau orang kaya-kaya yang berada kan, jangan main-main, salah tulis, dia akan bawa awak ke mahkamah. See you on court, dia kata. Bayarlah awak. Ya, saman ganti rugi, saman malu RM1 juta. Ya, lepas tu belum lagi tu naik mahkamahnya kan. Inilah dia yang kita kata kepentingan perlembagaan kepada rakyat dan juga kepada pemerintah itu sendiri untuk memberi kelancaran dalam pentadbiran negara kita Malaysia. Ya. Okey. Ini sebagai penutup soalan esei. Okey. Saya nak awak buat dalam bentuk point dulu. Jangan buat esei dulu. Buat dalam bentuk point yang seperti mana yang madam bagi format dalam borang tu. Okey. Buat analisis dia, buat idea utama dia, buat huraian dia dalam bentuk point. Okey. Soalan esei ni, keluhuran perlembagaan menjamin keamanan dan kesejahteraan negara Malaysia. Bagaimanakah perpaduan kaum dapat diwujudkan dengan menghayati keluhuran perlembagaan? Jelaskan. Okey. Nanti saya akan screenshot dan hantar soalan ini ke Telegram. Siapkan soalan ini. Saya nak tengok pada hari esok lah. Esok kita tak pergi dulu kepada topik 4, bab 4. Kita akan bincangkan soalan ini. Saya minta awak bentangkan ya. Okey. Kita stop recording dulu dan kita pergi kepada soalan semalam yang madam bagi tugasan semalam ya.